Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan soalan metode 5, yaitu cabaran dan strategi kesatuan sekerja terpilih dalam menghadapi fasa peralihan ke endemik. Okey, kesatuan sekerja ni pada awalnya terjadi ketika dasar yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, iaitu dasar RMK, iaitu Rancangan Malaysia ke yang pertama tu, dan DEB, iaitu dasar ekonomi baru. Kesatuan sekerja ni dia berfungsi untuk menggalakkan dan memperbaiki hubungan antara majikan dengan pekerja dalam perindustrian. Dan dalam penerapan endemik ini, pihak kesatuan sekerja telah melakukan pelbagai kaedah bagi memberi kelapangan kepada pekerja maupun majikan. Dan kesatuan yang kami pilih ni, kesatuan yang kami pilih adalah Kesatuan Sekerja Sabah Elektrik Sdn Berhad. Okey. Antara cabaran yang dihadapi oleh kesatuan sekerja dalam era menghadapi peralihan ke endemik ialah kesatuan sekerja menghadapi cabaran ketiadaan perjumpaan secara bersemuka. Hal ini menyebabkan proses kerja seperti perbincangan dan proses membuat keputusan adalah sukar. Walaupun kerja boleh dilakukan dari rumah, namun penggunaan digital amat sukar. Oleh itu, pekerja-pekerja memerlukan latihan dan kemahiran untuk menguasai digital tersebut. Selain itu, terdapat juga cabaran ketidakupayaan mencapai liputan internet. Hal ini karena terdapat pekerja yang tidak mempunyai wifi atau liputan internet di rumah mereka. Mereka hanya bergantung hotspot daripada telefon bimbit mereka saja. Terdapat juga pekerja yang tidak mempunyai capaian internet di telefon bimbit mereka. Oleh itu, untuk melaksanakan tugas kerja mereka adalah sangat sukar. Ya, seterusnya cabaran yang dihadapi oleh kesatuan sekerja SSB semasa fasa peralihan ke endemik adalah cabaran kesatuan sekerja dalam menghadapi fasa peralihan itu ialah ketidakmampuan sebilangan pekerja untuk memiliki komputer ataupun laptop bersendirian ataupun pribadi. Hal ini berlaku karena selama ini mereka bergantung kepada peralatan yang diberikan oleh majikan mereka di tempat kerja. Dan sendiri ini telah menyebabkan kesukaran dalam urusan pekerjaan untuk menjadi lancar dan juga menjejaskan urusan pentadbiran. Bukan itu saja, keadaan ini juga telah memberi kesan terhadap pekerja yang sebenarnya berprestasi cemerlang, namun tidak dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik gara-gara ketiadaan perangkat digital untuk pelaksanaan tugasan pejabat di rumah sewaktu perintah kawalan pergerakan. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh Kesatuan Sekerja SASB semasa peralihan ke fasa endemik ialah dalam mengekalkan standard kesihatan dan keselamatan para pekerja. Hal ini disebabkan oleh para majikan ataupun syarikat lebih mengutamakan keuntungan berbanding tahap kebajikan para pekerja. Berdasarkan Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada tahun 1994, syarikat ataupun majikan bertanggungjawab dalam menyediakan tempat kerja yang selesa dan meminimumkan lagi kontak terhadap COVID-19. Oleh hal yang demikian, perundingan antara syarikat dan syarikat, majikan dan para pekerja adalah lebih penting untuk dilakukan bersama. Okey, seterusnya dalam menghadapi cabaran ini, iaitu terdapat hilangnya pekerjaan bagi mereka yang bekerja. Hal ini dikarenakan perubahan dalam sistem bekerja itu telah dilakukan secara besar-besaran bagi mengelakkan sebarang masalah kesihatan, iaitu ketika COVID melanda. Dan keadaan ini juga menyebabkan ramai berpendapat bahawa hilang pekerjaan itu disebabkan oleh kurangnya sistem dalam pekerjaan yang boleh membantu bekerja seperti BDR, iaitu bekerja di rumah. Ada segelintir masyarakat ataupun pekerja tidak memahami ataupun kurang peka dalam keadaan tersebut. Antara strategi yang dihadapi oleh kesatuan sekerja semasa era peralihan ke endemik ialah strategi pertama ialah mengekalkan konsisten pekerja. Hal ini karena pekerja telah bekerja di rumah, oleh itu persekitarannya berbeza dengan persekitaran dalam pejabat. Oleh itu, kesatuan sekerja perlu memperingatkan pekerja tentang matlamat mereka. Kesatuan sekerja juga perlu menyediakan platform untuk mengukur prestasi dan menjalankan hubungan dengan majikan untuk menyelesaikan masalah
agar para pekerja tidak menerima tekanan. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh Kesatuan Sekerja dalam menghadapi cabaran ini adalah dengan memperkukuhkan lagi nilai-nilai mulia dalam kalangan para pekerja dan juga majikan. Semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai individu yang telah diberhentikan kerja dan dibayar gaji yang agak sedikit. Hal ini menyebabkan ramai di kalangan mereka menghadapi masalah kewangan, sehingga menyebabkan berlakunya masalah keborongan dan stres. Oleh hal yang demikian, program-program yang mengunsurkan kerohanian dan yang menunjukkan nilai-nilai murni haruslah ditingkatkan lagi bagi menangani masalah ini. Selain itu, program-program menunjukkan kerohanian seperti tazkirah dan juga ceramah dalam talian turut boleh dilakukan oleh Kesatuan Sekerja agar dapat mengatasi masalah stres dalam kalangan masyarakat. Strategi Kesatuan Sekerja seterusnya dalam menghadapi cabaran semasa fase peralihan ke endemik juga ialah membuat perundingan gaji, perlindungan pekerjaan dan pembangunan kemahiran, dan untuk menyokong pekerjaan dalam sektor yang berkembang. Strategi Kesatuan Sekerja dalam menghentikan pengambilan pekerja baru bagi mengawal hak pekerjaan adalah baik memandangkan semua organisasi menghadapi masalah keuangan. Oleh itu, organisasi dapat mengekalkan budget mereka tanpa menghentikan pekerja. Kesatuan Sekerja perlu memantau pembagian tugas tertentu oleh majikan dalam tempo yang perlu disiapkan. Haruslah berpatutan dan bukannya mendiskriminasi pekerja dengan alasan pekerja tidak berada di pejabat dan dianggap berada di zon selesa. Menurut CEN 2022, sebagai contoh, tugasan E perlulah disiapkan pada 3 hari. Barulah tugasan seterusnya boleh diteruskan dengan mengambil kira kesehatan pekerja. Seterusnya yaitu strategi Kesatuan Sekerja, yaitu dengan menyediakan latihan dan pembangunan kemahiran. Seperti kita tahu, Kesatuan Sekerja ini berfungsi sebagai satu tempat medium latihan dan juga satu tempat bagi membantu pekerja dalam memahirkan dalam bidang mereka. Yaitu Kesatuan Sekerja seperti SDSB perlulah mempergiatkan lagi kemahiran yang ada dan lagi perlu memperbanyakkan lagi bidang-bidang kemahiran seperti mekanika dan sebagainya bagi memudahkan pekerja untuk bekerja walaupun dalam keadaan endemik sekalipun, dan ia juga mampu bagi membina tahap kemahiran dan juga membantu dalam pembangunan negara. Akhir sekali, strategi Kesatuan Sekerja semasa era peralihan ke endemik ialah membangunkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksudkan ialah seperti vaksinasi, peralatan perlindungan diri seperti mask. Oleh itu, Kesatuan Sekerja perlu menjalankan perundingan dengan majikan untuk melindungi hak pekerja. Contohnya, isu berkaitan tidak penjarakan semasa bekerja. Oleh itu, Kesatuan Sekerja perlu membuat perundingan keselamatan untuk menjaga keselamatan para pekerja. Di kesimpulannya, terdapat beberapa cabaran dan strategi yang dapat dijalankan oleh Kesatuan Sekerja dalam peralihan ke era pandemik ini. Oleh itu, pihak berwajib perlulah mempergiatkan lagi dengan melakukan penumbuhan Kesatuan Sekerja agar memudahkan masalah antara pihak majikan maupun pihak pekerja. Itu sahaja dari kami. Terima kasih.